Tuan-tuan, ini satu nama manusia, yang ni satu nama hamba. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan duduk tang level mana? Manusia ke hamba? Apa tanda kata tuan-tuan hamba? No? Terjun dah. Mai duduk tang ni, Sorry lah buat silap mata sikit. No. Mengaji ni tuan-tuan kali lurus sangat. Duk ada pun lena ni. No. Mengaji ni kacau-kacau sikit. Baru syok sikit. Minta maaf Ustaz, saya duduk atas ni, berunjuk baik ni. No. Okey. Kita kena duduk diri kita sebagai hamba. Kita jaga manusia ni dengan hamba. Jangan kita duduk di manusia, hamba tak jaga. Duduk dengan manusia tak jaga kehambaan, kita randuk semua. Kalau kita duduk atas kemanusiaan dengan kehambaan, kita boleh kawal ni. No. Hamba ni macam mana? Hamba ni macam Muhammadur Rasulullah. Ni hamba. Muhammad tu dia hamba. Pasal apa? Hidup dia. No. Bagi Allah, hidup dia tak ada lain. Dia celek mata, Allah Ta'ala yang dia nampak dulu, Allah Ta'ala yang dia dengar dulu, Allah Ta'ala yang dia tengok dulu. Dia tak tengok hal lain. Ni status hamba paling hebat. Tuan-tuan, kalau nak jadi hamba, kena jadi macam Muhammad. Celek mata, yang dia tengok bukan cerah, yang dia tengok adalah kebesaran Tuhan. Kita manusia celek nampak cerah, kena ada subuh baru nampak Tuhan. No? Sebab kalau kita kata kita ni hamba, dia ada tanda hamba ni. Jauh sikit dari Tuhan, susah hati kan? Jauh sikit dari Tuhan saja, susah hati dah. Ya Allah, aku lupa kat hang. Kita kena main ribut dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku. Kalau cakap angin sepoi-sepoi bahasa aku tu, bungkus kita. Itu nak ingat apa? Kena main lutut kembang lu, ayak lutut belambak. Ya Allah, sakitnya Tuhan. Lutut elok ya, senyap. Sebab tu Tuhan suka bagi kita sakit. Pasal apa? Lagi tak sakit, bukan dia ingat. No, kita ni tak boh rambut putih ni, kita ingat. Boh rambut putih, ya Allah, minggu depan apa? Rasa. Tu bukan lagu tu, tapi lagu tu lah. Dia tak mau bagi kita duduk bertahan macam tu lama pasal kita lupa. Boh rambut putih, bagi mata kelabu, bagi telinga tak dengar. Wajib semua manusia ingat dia. Tapi nak buat apa? Ingat dalam keterpaksaan. Kita nak ingat dengan suka rela. Macam mana? Macam dia ingat kat kita. Tuan-tuan bagi tahu, Allah Ta'ala ingat kita, ada tak skip? Ada tak ruang yang dia lupa? Tuhan ingat kita, tak ada ruang yang dia lupa. Tak ada. Satu saat dia tak nak lupa kita. Yang duk lupa siapa? Kita. Bila kita kerap lupa, dia buat kalimah syahadah, nak bagi ingat. Dia buat solat 5 waktu, nak bagi ingat. Dia buat puasa bulan Ramadan, nak bagi ingat. Dia suruh buat keluar zakat, nak bagi ingat. Dia suruh kita pergi buat haji dan umrah, nak suruh ingat. 5 benda ni nak bagi kita jadi orang selamat kerana kita ingat dia. Dan paling kena buat adalah mengucap 2 kalimah tauhid ni. Mengiyakan Allah Ta'ala ni saja, dan mengiyakan yang bawa ni Muhammad ni saja. Hak ni nombor 1. Sebab tu kena kekalkan solat. Tuan-tuan, mengucap dalam solat. Tadi kita semayang tarawih 8 rakaat. Berapa kali kita mengucap ni? Kira pula 2 rakaat sekali. Nuna rendah, muna nala anjing. Ada 4 kali kita mengucap kalimah syahadah. Paling tidak rukun pertama Islam kita dah pegang. Paling tidak. Tadi 4 kali. Tuan-tuan mengucap di luar daripada solat, tuan-tuan tak payah ada ayat semayang. Tuan-tuan nak mengucap dalam solat, tuan-tuan kena ada ayat semayang. Bermana? Tuan-tuan, kita nak mengucap dalam solat, wajib bertobat dulu. Ayat semayang tu tempat kita bertobat. Sebab tu wajib kena pergi basuh, minta ampun kalau ada sombong, kalau ada bongkak, megah, tak heran apa ni semua, kita bertobat siap-siap dah.
Pergi minta ampun siap-siap dah. Kita beruntung. Kita selamat daripada awal-awal kejadian sampailah kita masih selamat. Dalam lima tu, rukun Islam 5 tu, kenapa Tuhan suruh kita puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka yang beriman. Siapa yang percaya kat Tuhan, percaya kat Nabi, percaya dekat perkara-perkara yang wajib kena percaya, difardukan kamu berpuasa. Seperti mana yang telah difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Maknanya puasa ni bukan setakat kita buat. Dari Nabi Adam buat dah. Maknanya mesti ada satu kehebatan pada puasa tu. Apa dia puasa yang hebat yang Tuhan suruh buat sangat? Dia nak suruh kita puasa, nak suruh kita buat apa? Ramailah bagi pendapat nak suruh kita merasai bagaimana yang dirasai oleh orang-orang fakir miskin. Kalau kita orang miskin pun kena puasa juga. Kalau kita nak kena rasa macam mereka rasa waktu bulan puasa, mereka tak payah puasa pasal mereka rasa dah. Kita pula rasa. Dah. Orang miskin pun kena puasa lah. Pasal apa agak-agak? No? Tuan-tuan tak usah jawab. Tak usah ada kembang lubang hidung jawab. Bagi saya jawab. No? Pasal saya yang cerita, bagi saya jawab. Puasa ni tuan-tuan nak mengembalikan kefakiran. Fakir. Kita ni al-fuqara. Kita ni orang fakir. Yang ada dekat kita ni semua yang Tuhan bagi. Hak kita punya? Kita punya ada 4. Pertama, lemah. Kedua, bodoh. Ketiga, hina. Keempat, papa. Kita ada 4 ni ya. Nak masa lahir pun 4 ni yang nampak. Nak mati sekali pun 4 ni juga nampak. Maka dia suruh kita puasa, kembalikan kefakiran, kefitrahan kita ni. Kita tak ada apa. Yang kita ada Allah dan Rasul. Puasa nak suruh itulah. Sebab tu Nabi kata, puasa umatku di akhir zaman kebanyakannya tak dapat lain. Dapat apa? Lapar dan dahaga. Pasal apa? Dia puasa makan minum je. Jiwa dia tak puasa. Dia tak kembali kepada fakir tu. Dia duk hebat situ lah. Kalau dah pandai, duk dengan pandai. Hebat dengan pandai. Kalau dah rajin, duk dengan rajin. Hebat dengan rajin. Kalau dah kuat, duk dengan kuat. Hebat dah dengan kuat. Dia duduk penuh dengan bergaya. Dia terlupa diri kefakiran dia. Tuhan kata, dan kami dapati kamu datang kepada kami sebagaimana yang telah kami jadikan kamu pada mulanya. Dan kami dapati kamu tinggalkan di belakang kamu apa-apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Tengok, mai fakir, balik pun fakir. Kalau kita tak puasa tuan-tuan, kita tak boleh merasai. Sebab tu, kita puasa lah betul-betul. Dia panggil saumul khusus. Puasa orang hebat. Bila puasa tu betul berlaku kat kita. Sembahyang tarawih kita rasa cepat. Tuan-tuan buat 20 rakaat, tuan-tuan rasa cepat. Pasal orang yang fakir ni dia cukup nak kat Tuhan dia. Al-Quran itu membangunkan diri dia untuk pergi kat Tuhan. Sebab tu orang betul-betul puasa, dia suka baca Al-Quran. Sebab satu ayat dia baca, jiwa dia bangun. Kerana melihat, kerana teruja kepada ketuhanan Allah. Nah, sebab tu Nabi kata, kalau semua orang tahu apa dia Ramadan, orang pakat minta doa bagi 12 bulan Islam ni semua bulan Ramadan. Kenapa? Kerana boleh mengembalikan diri kepada fakir. No, kita tak mudah marah miskin papa gedana yang nak marah apa. Tak mudah naik angin. Ni lagi puasa, lagi naik angin. Siapa jadi sasaran? Bini ya? Aku suruh masak lain, hang masak lain. Tak ada orang lain macam nak tokak. Yang hari ni kambing. Mati seekor kambing. Kita punya pasal. Kita punya pasal tu kambing tu hak mati hak jantan ke hak perempuan pun tak tahu. Kalau kena mati tu hak jantan, janda lah hak perempuan. Pasal apa? Nak bagi ni kita hak suku zakat ni makan. Kira nak makan. Tapi makanlah. Kalau tak makan kambing apa nak makan dia? Tapi makanlah dengan kenal. Jangan makan tak kenal. Tokak ikut suka ya. Cuba suap tu suap dengan rasa malu sikit. No? Cuba suap tu renung sikit. Ya Allah, ya Tuhanku, anak bagi aku makan saya macam ni, kau buat kat aku Tuhan. Barulah ada nilai sikit.
Kan? Bagi nampak betul bahawasanya orang yang berpuasa ini adalah orang yang Tuhan kata semua ibadat yang hang buat adalah untuk hang, tetapi puasa untuk aku. Pasal apa? Hang tinggalkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup hang kerana hang merasa kefakiran hang terhadap diri aku, maka aku tak layak balas kat hang apa-apa, melainkan rakyat. Pintu syurga hanya untuk orang yang puasa. Lekat buka ayat. Lekat. Kokek lekat.